Selain daripada sibuk mengendalikan 4 orang anak, ibu tunggal kan sepanjang 8 tahun yang lalu. So saya dah comeback pada tahun ni untuk berlakon semula setelah 5 tahun berehat daripada showbiz. Tapi saya sibuk berniaga, saya sibuk mengajar, saya juga pergi belajar dan macam-macam lah. 5 pengetahuan dan pengalaman juga, ambil ilmu lebih. Jadi tahun 2020 ni saya banyak nak kongsi dengan manusia-manusia di luar sana, terutamanya kaum hawa, kaum wanita. Okey. Kita ni orang perempuan, kalau kita tak bantu wanita lain, kita tidak cukup jadi dipanggil wanita. Jadi kalau kita ada ilmu, kita kena kongsi, jangan terlalu berkira. Pastinya semuanya adalah harganya, tetapi tidak boleh kita melampau-lampau, mengira sangat apa yang kita ada. Of course everybody has to pay bills kan, beli ni untuk anak-anak, untuk diri dan keluarga. Tapi kita tidak boleh lokek. Lokek itu tidak ada dalam vocabulary saya, dalam kehidupan saya. Jadi pada 2020 ni, tahun ni saya dah mula, dulu pun saya dah mengajar, tapi sekarang saya lebih kepada publicly. Dulu banyak pada individual, privately orang belajar dengan saya, sesi speech and drama, pembacaan yang betul, diction yang benar. Ramai orang memang ada rasa mereka boleh berlakon, tetapi mereka mungkin tidak tahu fokus macam mana pada nada yang macam mana. Kita ada different voice box kita kan. Kemudian untuk confidentkan diri, ada ramai ada confident, bukan confident. Confident ni dia dia tidak jaga diri tapi dia suka menampilkan diri. Jadi confident lah saya panggil. Betul. Confident ni lah maksudnya. Confident tu dari segi pengetahuan dia, cara dia beradab, cara berpakaian, kita dah boleh confident. Confident tu tak nak, kalau boleh nak buang confident. Confident tu nak buang confident. Banyak sangat orang confident sekarang sebab ni. Dia perasan yang dia macam confident, tapi sebenarnya dia confident. So, kalau kita bergerak dengan cakap lah, kalau kita maybe tengah berlakon tu okey juga, tapi kena kat luar. Saja-saja nak keluar pun berbulu mata, saja-saja nak keluar pun makeup yang tebal, itu confident lah. Dia bunyi macam confident, tapi dia hanya confident dengan macam itu makeup dia, dengan bulu mata dia. Kita kalau boleh nak, kita bergerak dengan ilmu kita. Siapa, macam mana muka kita jaga kulit kita. Jadi saya akan jilid juga macam mana jaga kulit. Sebab tahun ini saya akan keluarkan juga produk-produk yang betul-betul berasaskan herbal, alami, bukan yang sibuk nak putih. Apa masalah dengan kulit tan? Kalau dia dah lahir putih, dia putih, okey, alhamdulillah. Betul. Tapi kalau ada kulit tan, kita jaga. International model semua banyak yang zaman sekarang, even yang Lupita tu pun hitam. Okey je, kenapa kita orang Melayu sibuk nak putih? Itu memang betul lah NK. Sebab sekarang saya perasan tahu, orang terlalu nak putih, sehingga dia orang melakukan method-method kan yang memudaratkan. Tetapi saya heran dia orang tak suka kulit dia dah cantik. Tawar matang. Dia gini, kalau tak suka, saya tanya dia orang selalu, kamu tak suka kulit kamu mana benci ibu bapa kamu lah. Kulit kita kan dari ibu bapa kita dah semula jadi. Jadi kita terima, cuma kita kena jaga dari segi pigmentation. Semakin hari kita mungkin yang selalu berada di luar sana, kena matahari dan semua, kita kena jaga dari sudut-sudut tu semua mesti jaga. Tapi tidak perlu nak memutihkan jika kulit anda gelap ataupun memang brown, sawo matang. Terima seadanya. Kerana itu, kalau kita tak terima, itulah confident. Kita nak hidup dengan cara-cara yang salah. Kita rasa macam bila kita dah putihkan kulit kita yang tadi hitam, okey, dan baru kita menonjol kat luar, barulah kita sangat cantik. Dan kita selalu ada satu perempuan, usually women ada satu masalah, kita nak impress, bukannya kita nak untuk diri kita, tapi kita nak impress orang lain. So sebenarnya tanya diri, aku hidup untuk apa? Bila kita tahu hidup kita untuk apa, kita tahu apakah sebenarnya hak kita sebagai manusia, wanita, sebagai hamba, sebagai anak, saya macam saya sebagai ibu, kita kena tahu apa tanggungjawab kita. Bila kita tahu tanggungjawab kita, kita akan hidup berlandasan dengan ciri-ciri yang betul.
agama yang betul. Mungkin bukan soal kita tahu kita orang Islam je kena pakai tudung, tak. Apakah piawaiannya? So, itu saya keluarkan tahun ni, akan saya keluarkan tudung saya akan datang yang mengikut piawaian Islam. Tak pakai tudung tak apa, tapi jangan pakai tudung tetapi masih lagi ada sifat nak pakai tudung tapi tidak tutup di bahagian yang diperlukan. So itu semualah condition. You want to do something but you do hangat-hangat ayah. You want to wear something but you're not sure that you want to wear it full or not full. So kita kena tahulah, kita nak so confident is very important, because when you're confident that you nak pakai tudung, you akan tahu bahawa bertudung, berhijab tu ada ciri-cirinya, piawaian Islamnya, langkah-langkah yang sebenar-benar betul. Kalau tak pakai, okey tak pakai, kita jaga rapikan rambut kita supaya rambut kita ni lebat dengan baik, tidaklah botak sini tapi nak juga belum tutup sini. Itu semua yang kita nak elak. Kita jadi wanita yang sebenar wanita lah. Jangan berselindung di bawah makeup, jangan berselindung di bawah produk-produk yang salah. Jadi kita juga akan menjadi contoh pada anak saudara kita, anak kita, budak-budak lain kan. Jadi kita tahu pelapis kita ni, kita perlu melihat benda yang betul, benda yang baik. Jadi kalau kita pernah bodoh, janganlah selalu bodoh, selama ni bodoh, betul tak? Bukan kita kata kita lahir terus perfect dah tahu semua. Kita ada perjalanan kita. Jadi perjalanan kita sebenarnya mendidik kita supaya kita jadi manusia lebih baik. Menjadi manusia lebih baik bukannya perkara 1 hari, 2 hari, dan kita perlu bantuan sahabat-sahabat, kita guru menegur, itu semua penting. Jadi dalam kelas saya akan titik beratkan perkara-perkara sedemikian. So kalau saya ada produk pun, saya akan pastikan saya mendidik mereka cara pemakaian betul. Jadi saya ni ada macam-macam. Minuman saya pun ada cara saya minum. Ada benda-benda yang saya minum yang saya tak minum. Saya bukan main sambal lorok. Kalau saya dah makan heavy sesuatu macam semalam, saya ni kurang sikit makan junk food. Maksudnya tu benda-benda macam KFC ke McDonald. Tapi kalau macam kita di tempat macam hari sekarang saya syuting di Sabah, umpamanya ada orang belanja kita KFC, saya dah makan berat KFC kan, saya tak makan malam. Sebab tadi tu beratnya tu sebenarnya dia sampai 1 hari punya kolesterol, kalori dan sebagainya. Saya sayang diri saya. Saya bukan soal orang nampak saya tak nampak. Saya ni, anak saya 4 orang, hidup melihat saya punya contoh. Dan saya nak hidup lama. Sekejap lagi anak kita dah besar, kita tak nak tua sampai orang nak datang tengok kita sakit, nak menjaga kita. Kita nak tua dengan confident. Itulah dia confidentnya apa? Bahawa saya sihat, saya boleh jaga diri saya masih boleh bekerja, saya tak perlu nak tunggulah duit anak-anak saya. Anak tu sebenarnya bukannya kita punya insurans, dia hanya saham akhirat kita. Kalau di dunia ni dia kerja, dia ada jumlah yang dia boleh nak bagi kita, alhamdulillah. Tapi kita jangan paksa dia macam kau pergi kerja lah, mak nak rasa juga duit kau. Ini semua apa ni? Tak malu ke? Dia macam mengharap sangat kan. Dia dah sampai masanya untuk kau balas jasa aku balik. Seolah-olah macam tu. Banyak dalam situasi masyarakat kita sekarang, itulah masalah dia. Bila kita saya belum kahwin, memang saya tak tahu keadaan diri lagi, tetapi kita lihat dan saya perhatikan, bukan kita nak cakap parents semua macam tu, tetapi parents rasa macam ini satu obligation yang you mesti berikan saya macam ni. Kalau you tak beri macam ni, you're not a good children. So kita pun kena tukar persepsi tu. Sebenarnya bila kita lahirkan anak kita kan, dia minta ke lahir, dia tak minta dia lahir. Kita yang lahir atas kasih sayang. Lepas tu kita minta macam-macam daripada dia. Fikirlah, kita lahirkan anak kita sebab kita rasa seronok punya zuriat. Jadi zuriat tu sebenarnya amanah Allah. Jadi kita ni minta-minta, sebelum kita minta apa kita bagi ke dia? Ada kita bagi cukup agama? Apakah kita bagi cukup pendidikan dari moral dan sebagainya? Apakah kita bagi cukup dari persekolahan kita? Kita mungkin banyak kekurangan. Janganlah minta-minta. Kita lihat anak kita kalau ada 3 orang, 3 akan berbeza. Mungkin satu kerja doktor, satu mungkin kerja dia hanya pandai menjahit, lagi satu mungkin kerja dia mungkin security. Hargai mereka dari bidang masing-masing, kerana mereka bukan dijadikan untuk sempurna. Mungkin ketidaksempurnaan mereka juga kerana pendidikan kita juga, kekurangan pada diri kita juga. Kenapa kita nak kata anak Leman tu bukan main, boleh pergi universiti, kenapa kau tak boleh? Sebab dia anak Leman. Kan? Dia bukan kita sebagai ibu sebenarnya, bapa ni memainkan peranan. Dia akan menyokong sebenarnya ibu tu kalau kuat. Ibu maksudnya kuat dari segi tegas. Dia tahu bapa engkau pergi kerja, aku di rumah ni lebih besar
menteri dalam negara, dalam negeri. Jadi aku banyak mendidik kau. Jadi jangan biadab pada bapa, hormat dia. Jadi anak tu akan nampak, wow, sebenarnya ibu tu kuat, ibu tu sangat strong dari segi luar dan dalam, sebab dia boleh menyuruh kita menghormati orang yang banyak di luar kurang dengan kita, tapi dia mendidik kita supaya menghormati bapa tu. Ada juga ibu-ibu yang saya kenal, dia lebih kepada anak dia supaya sayang diri dia. Bapa tu selalu kat luar, lah bapa kau tak ada masa. Ada juga wanita yang cakap saya, kesian anak I, ibu tunggal lah, tak dapat kasih sayang bapa. So bermaksud kalau tak dapat kasih sayang bapa, kau kena gagal peperiksaan lah. Betul. Kalau tak dapat kasih sayang kerana tidak, ibu bapa tidak sujud sebumbung, kau boleh ada alasan untuk ambil dadah, kau boleh alasan untuk gagal, jadi anak yang tidak berguna pada negara, bangsa dan sebagainya. Itu bukan alasan. Sebab masa ibu bapa kahwin, tak ada anak-anak tu pun. Kenapa kau nak bagi alasan bila ibu bapa bercerai, engkau gagal peperiksaan? Betul. Ya. So benda-benda macam ni yang saya kadang terapkan dalam semua talk saya. Saya ada bagi talk untuk motivasi, untuk ibu-ibu, even teenagers, anak-anak. Sebab saya sendiri punya 4 orang anak. So apa yang saya cakap sebenarnya adalah daripada pengalaman saya berjumpa dengan orang. Saya menghadap kes-kes yang banyak, telefon saya sendiri, DM saya, pengalaman sendiri, Facebook, pengalaman saya mendidik anak-anak 8 tahun saya sendiri. Orang fikir, kenapa Nurish kahwin? Nurish kahwin lah, jadi selesaikan masalah. Apakah perkahwinan itu menyelesaikan masalah? Ini lagi satu konsep orang berfikir, you tak kahwin lagi, you dah berapa umur, you tak kahwin lagi, nanti you tak ada orang jaga tau kalau you tak kahwin. Saya terfikir, umur you berapa? 30 lebih lah. Lepas tu dia cakap, nanti tak kahwin, nanti masalah tau, you kena ada orang kahwin ni saat nanti ada orang jaga. Rezeki dia sekarang umur 30 belum kahwin. Rezeki saya masa kahwin, umur saya 20-21. Tapi saya bercerai lepas 15 tahun. Jadi kat situ rezeki kita masing-masing. Jangan fikir yang kalau orang belum kahwin tu anak dah tua tak guna, kesian dia, siapa nak jaga dia. Yang kau dah kahwin, laki kau jaga kau ke? Kita setiap hari bincang benda ni. Even kita orang, actually ramai orang kat luar sana yang rasa macam seronok tengok live kita orang tahu. Macam seronok. Lepas tu even saya pernah post kat Facebook, ada orang nasihatkan saya, Diana, if you can stay alone, just stay alone. Tak perlu nirah kan. Lepas tu ramai pula yang sokong, yang tak sangka orang yang dah kahwin, yang tengok dekat Facebook dia happy. Kita umur berapa sekarang? Saya 30 tahun ni, saya 39. Kalau dibuat gini tau. Kita kata tak nak, kita tak kata nak hadap. Ya, betul. Kita doa, ya Allah, sebab rezeki jodoh semua kan daripada Allah. Kalau dah kata cakap lah, mungkin Diana umur 40 baru dapat. Untuk umur 30-an ni dia belajar. Dia tak dapat sebab mungkin dia belum sedia. Dia sendiri dalam doa, dia tidak ada list tu. Kita kena semak balik doa kita. Kadang kita kata, aku nak kahwin tapi dalam doa aku nak kaya, aku nak ini, tapi tak ada doa, kirimlah aku khalifah, seorang suami, seorang sahabat yang boleh menjaga aku. Tak ada. Tapi nak kahwin. So kita simak balik doa kita. So mungkin Bobby, Allah kata lagi 1-2 tahun belum bersedia. Ada sebab-sebab mungkin macam ada orang dia tak kahwin sampai umur 40, tapi dia jaga mak bapak dia sebab adik-beradik lain semua sibuk. Jadi itu rezeki dia. Jangan kita pertikaikan bila orang tu perlu kahwin dan bila orang tu apa pun, kalau dia bercerai mungkin dia tak ada jodoh lagi. Sebab Allah Maha mengetahui, Allah lebih tahu. Jadi jangan kita manusia cuba-cuba jadi Tuhan. Masalahnya apabila kita manusia cuba jadi Tuhan. Rasulullah pun tidak pernah cuba menjadi Tuhan. Dibaginya pangkat, baginya segala kemewahan, kasih sayang daripada Allah, tapi dia sibuk semak untuk kita. Turun naik langit, tahu kita ni tak boleh sembahyang 5 waktu pun. Dulu lagi beratus waktu kita kena solat. Maksudnya saya, kita kena sayang sama sendiri. Jangan mengutuk, jangan dengki, jangan fikir kalau dia tak kahwin tu sebab dia tak cukup bagus untuk kahwin. Kadang ada lah tu dosa dia tu, balasan lah macam tu kan. Kelakar. Ada tak, hai Farizan, hai Mahani, hai Mazani, ada tak soalan apa-apa? So kita live ni kan, so hari ni hari Ahad memang jarang orang online. Tapi biasa kalau Kak Di kalau live, biasa Kak Di tak tunggu orang dah. Sebab live ni kita akan share, so orang akan view selepas tu. So tak pergi, kita sambung balik. So macam tu, maksudnya tu kalau kita cakap pasal jodoh ni kan. Kita lupa ke jodoh, pertemuan, hajal maut semua tu kan Allah punya urusan. Jadi kita doalah pada Allah. Kalau Allah belum bagi, sebab dia tahu belum bersedia. Maksud bersedia tu tak semestinya diri kita juga. Maksud saya cakap tadi, ada orang tu dia jaga mak bapak dia. Kalau dia kahwin mungkin dia suami dia tak bagus, suruh dia tinggalkan mak bapak dia, tak boleh jaga. Jadi Allah kata tak apa.
Engkau berkhidmat dulu pada mak bapak engkau. Nanti satu masa mungkin mak bapak dia meninggal, dia bagi jodoh yang baik. Sebab apa tadi? Dia jaga mak bapak dia bertahun-tahun. Kita tak tahu. Betul Kan? Ada orang yang kahwin, lepas tu macam saya sendiri. Lepas sekarang saya pun tak tahu saya nak bercerai. Lepas 15 tahun saya bercerai. Tapi Allah sebenarnya sebab saya simak balik, kenapa aku bercerai? Orang kata Nurji seorang wanita bagus. Oh, sebab salam doa saya tak pernah mendoakan perkahwinan berpanjangan. Saya dulu tidak pernah doakan suami yang misali, yang menyayangi saya dari sudut agama dan sebagainya. Bukan salah dia, macam salah saya juga sebab tak ada dalam doa. Tapi saya memang doa dapat anak zuriat yang istimewa, anak-anak yang soleh dan solehah. Memang saya dapat. Alhamdulillah. Anak-anak saya walaupun saya ibu tunggal tapi sangat Waalaikumsalam. Erna Sudiman ni orang Sabah ni, dia baru add saya semalam. Sudirman. Hai. Okey, tak apa, kami sambung balik ni discussion memang menarik. Okay. Tapi memang saya percaya dengan yang Kia cakap tu tahu. Sebab saya antara sebab saya mungkin Allah izinkan untuk lambat kahwin sebab saya jaga mak bapak saya sampai meninggal. Dua-dua waktu tu arwah bapak saya sakit. Saya jaga 10 tahun. 10 tahun. Lepas tu 2-3 tahun kemudian arwah mak saya lagi jatuh sakit. Jadi saya banyak menghabiskan masa dengan parents. So I believe itu rezeki saya. Saya dapat menjaga parents saya sampai akhir nyawa. Berapa? Macam saya jaga 4 orang anak. Saya tak dapat kesempatan jaga ibu bapa saya. Mereka semua ada di Singapura walaupun mereka Malaysian. Tapi adik saya jaga ibu bapa saya. Itu rezeki dia. So saya punya rezeki, saya punya kira jihad dengan anak-anak saya. Tak bermaksud saya bukan anak yang tak baik, kan? Jadi kita kena fikir setiap manusia ada perjalanan hidup dia. Mungkin betul apa yang kita buat ni semua ada sebab apa yang kita doa, apa yang kita mahukan. So mungkin Bobby belum lagi nak kahwin, mungkin dia dah dulu sibuk jaga dengan mak bapak dia, kan? Saya tak panggil. Okey. Dia tu sudah panggil. Kita panggil lah. Kita tak panggil. Tak apa. Kita biarlah. Kita orang Nanti kita sambung balik. Kita sambung. Kita mana tahu kita sambung jumpa kat balik. KL, kita sambung kat KL pula. Tapi kalau rasa yang di Kedah tu rasa nak ada kursus dengan saya sama ada 1 hari ke 2 hari, tolong call Diana. Saya memang KGT mengajar Star. untuk basic, advance dan semuanya lah. Jadi pastikan anda berterus bersama Diana dan dia akan bagi informasi seterusnya. Dan salam dari saya Nurji Karman, Bobby dan Diana. Okay, bye. Assalamualaikum.